Tuan Adnan Ehtuk. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Soalan saya nombor 4. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman Dewan, Kementerian Kerja Raya juga prihatin terhadap bencana banjir yang telah melanda dan Kementerian telah mengoperasikan bilik gerakan bencana ataupun Big Ben pada peringkat ketiga yang kini beroperasi sepanjang masa 24 jam dan akan bantu untuk memberi maklumat-maklumat yang terkini kepada semua agensi-agensi bencana. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, sistem kutipan tol yang menggunakan teknologi RFID ataupun dengan izin Radio Frequency Identification, nama khas. Ini merupakan kaedah pembayaran tol baru yang menggunakan teknologi yang lebih maju berbanding dengan sistem kutipan tol secara elektronik sedia ada yang menggunakan kad pintar tanpa sentuh ataupun contactless smart card dengan izin bagi kad touch and go dan teknologi infrared bagi smart tag. Transaksi tol RFID adalah langkah Kementerian Kerja Raya ke arah mengurangkan kesesakan di plaza-plaza tol. Ia bertetapan dengan keperluan dan kehendak pelanggang lebuh raya serta selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Pelaksanaan RFID juga selaras dengan rancangan induk sistem pengangkutan pintar yang diterajui oleh KKR, termasuklah pelaksanaan sistem tol aliran bebas pelbagai lorong atau juga dikenali sebagai multi-lane free flow dengan izin. Sehingga berakhir Oktober tahun 2021, sebanyak 26 lebuh raya telah menyediakan kemudahan pembayaran tol yang menggunakan RFID dan jumlah pemilik kenderaan yang telah menggunakan RFID adalah berjumlah 1.35 juta. Bermula pada 15 hari bulan Januari tahun 2021, transaksi tol yang menggunakan teknologi RFID akan diperluaskan kepada kenderaan ringan persendirian kelas 1 di laluan Juruh Pulau Pinang sehingga ke Skudai Johor di Lebuh Raya Utara Selatan. Dengan pelaksanaan ini, seluruh jaringan lebuh raya betul di pantai barat Semenanjung Malaysia akan menyediakan lorong RFID bagi memberi perkhidmatan yang lebih mudah, selamat dan pantas kepada pengguna jalan raya. Pengguna RFID mempunyai kemudahan untuk membuat bayaran tol melalui sistem dompet elektronik atau dikenali sebagai e-wallet. Di samping, pengguna boleh membuat aktiviti lain seperti tambah nilai secara atas talian. Akaun e-wallet boleh dipautkan kepada akaun kad kredit dan kad debit dari mana-mana institusi perbankan. Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia sentiasa mencari kaedah yang terbaik untuk memberi lebih keselesaan kepada pengguna lebuh raya termasuk mencari alternatif bagi mempelbagaikan kaedah sistem pembayaran tol. Sekian dan terima kasih. Tambahan? Silakan. Terima kasih. Kebelakangan ini kecoh tentang di media tentang touch and go dan juga smart tag akan dimasukkan tahun depan. Jadi boleh tak Kementerian memberikan perancangan tentang penggunaan RFID ini agar rakyat lebih bersedia dan kerajaan tidak perlu tarik balik keputusan yang telah dibuat. Terima kasih. RFID. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih juga ya Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pembayaran tol yang menggunakan kad touch and go dan smart tag masih dikekalkan. Walaupun transaksi tol yang menggunakan RFID akan mula diperkenalkan. Jadi ini merupakan fasa peralihan daripada daripada touch and go dan smart tag kepada RFID. Transaksi tol yang menggunakan RFID pada ketika ini adalah sebagai pilihan tambahan kepada platform kad touch and go dan smart tag yang sedia ada. Dan kita memahami kebimbangan yang disuarakan oleh semua pengguna lebuh raya yang ingin dijelaskan bahawa buat masa ini lorong kad touch and go dan smart tag tetap beroperasi di semua lebuh raya dan ia hanya akan diberhentikan secara berperingkat mengambil kira kepada kadar penggunaan RFID dan kesediaan lorong RFID. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, kita hanya mensasarkan pada
akhir tahun hadapan untuk 60% penggunaan RFID dan hanya mensasarkan untuk memberhentikan Touch and Go dan juga Smart Tag mungkin pada penghujung tahun 2023. Ini pun akan mengambil kira kadar penggunaan RFID bagi semua pengguna lebuh raya sebelum keputusan itu akan dibuat. Sekian dan terima kasih. Ada cadangan tak Yang Berhormat yang disebut touch and go tu akan jadi sentuh dan jalan? Ada kemungkinan yang dipertua, tetapi pada masa yang sama touch and go ni akan diperhentikan. Berarti selepas ini istilah touch and go pun akan menjadi sejarah. Bukan lagi kita akan Saya guna. paling gembira. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Memandangkan touch and go dan smart tag dengan izin akan dimasukkan secara berperingkat mulai tahun hadapan, adakah pihak kerajaan berhasrat untuk memberikan pemasangan percuma atau subsidi kepada pengguna yang beralih dari touch and go dan smart tag kepada RFID bagi mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh mereka? Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang sangat baik dan mungkin soalan ini juga ditanya-tanya oleh semua lapisan masyarakat. Untuk maklumat Yang Berhormat, yang pertama, kos RFID ini jauh lagi murah berbanding dengan Touch and Go ataupun Smart Tag dan ia tidak mempunyai kos penyelenggaraan. Contoh, tidak perlu untuk menggantikan bateri itu di dalam RFID. Dan yang ketiga, kita boleh ada kemudahan untuk menambahkan nilai atas talian. Tidak perlu sudah kita mengunjungi kepada kaunter untuk tambah nilai. Dan untuk maklumat juga, kadar laluan kenderaan di lorong RFID adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan Touch and Go. Di lorong RFID, kita boleh mendapat laluan sebanyak 1,000 kenderaan per jam, sejam. Tetapi bagi Touch and Go, ia hanya sebanyak 550 kenderaan sejam sahaja. Bermakna bahawa teknologi ini memang boleh bantu untuk mengurangkan masalah kesesakan di trafik plaza tol. Jadi untuk menjawab soalan kepada ahli Yang Berhormat, kerajaan sekarang akan memberi diskaun sebanyak ringgit Malaysia RM10 sekiranya kita membeli RFID melalui dompet elektronik ataupun e-wallet. Dan pada masa yang sama, kita juga masih lagi mengkaji beberapa kaedah untuk memberikan insentif tambahan seperti pembeli kereta yang baru dan sebagainya untuk supaya RFID ini akan dipasang di dalam kereta tersebut apabila pembeli itu mendapat kereta yang baru. Sekian dan terima kasih.